Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Ustazah nama Masturina binti Muhammad Zahra akan mengajar kamu semua dalam subjek Hafazan Al-Quran tahun 4. InsyaAllah hari ini kita akan melihat isi kandungan surah-surah yang perlu kamu hafaz, dan kita akan lihat surah pertama yang kita akan hafal bersama-sama dengan Ustazah, insyaAllah. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ilmu yang kita pelajari ini diberkati, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا برحمة العلم ونور قلبي كما نورت الشمس والقمر وسهل لي أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan luaskanlah kefahaman kami. Wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah bagiku akan urusan kami, dan lepaskanlah kekeluhan lidah kami supaya mereka faham apa yang perkataanku. Ya Allah, keluarkanlah daku dari kegelapan sifat ragu, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman-Mu, bukakan kami dengan pengetahuan ilmu, dan terangkanlah hati kami sebagaimana Engkau menerangkan matahari dan bulan, dan mudahkanlah bagi kami pintu-pintu kurniaan-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita lihat kepada isi kandungan hafazan tahun 4. Mari kita lihat isi kandungan yang pertama. Pelajaran pertama yang kita akan belajar iaitu menghafaz surah Al-Fajr. Pelajaran kedua kita akan lihat, kita akan menghafaz surah Al-Ghashiyah. Pelajaran ketiga kita akan menghafaz surah Al-A'la. Pelajaran keempat kita akan menghafaz surah Al-Tariq. Dan pelajaran kelima kita akan menghafaz surah Al-Buruj. Baiklah, hari ini Ustazah akan ajar kamu, kita talaki bersama Ustazah, iaitu surah Al-Fajr. Baiklah, pelajaran pertama menghafaz surah Al-Fajr. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca surah Al-Fajr dengan betul dan fasih. Menghafaz surah Al-Fajr dengan betul dan lancar. Baca ayat, guru membaca dan diikuti oleh murid-murid
talaqi bersama Ustazah. Baiklah, Ustazah bagi tips yang senang ya. Bagaimana kamu nak menghafaz dengan cepat? Tips yang pertama, kamu mesti lancarkan bacaan tersebut. Bagaimana nak lancarkan? Kamu kena pastikan sebutan huruf-huruf yang kamu hendak sebut itu mesti tepat. Kalau sebutan huruf tu kamu masih lagi dalam kekeliruan, lidah kamu masih lagi tidak boleh menyebut dengan betul, kamu tidak dapat membaca Al-Quran itu dengan lancar. Itu adalah tip yang paling penting apabila kita nak menghafal. Tip yang kedua, bagi Ustazah, bila Ustazah nak menghafal, Ustazah tidak suka setkan dalam kepala Ustazah nak hafal. Tapi Ustazah akan buat cara membaca ayat itu setiap hari. Bila kita sentiasa amalkan secara automatik tanpa kita ragu, dia akan terus set dalam minda kita. Tanpa kita sedar, kita tak menghafal pun, tapi benda tu dah lekat dalam kepala kita. Mari kita baca ayat dan terjemahan bersama-sama Ustazah supaya kita lebih faham apakah yang dimaksudkan surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashr, dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah. Wasyaf'i wal watr, dan bilangan yang genap serta yang ganjil. Wal-laili idza yasr, dan malam apabila ia berlalu. Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, kami tanpa akan membinasakan orang-orang yang menentangmu, wahai Muhammad. Tidakkah engkau memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum 'Ad yang kufur dahaga? Irama dhatil 'imad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tayangan sesuai dengan penduduknya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan sepertinya tentang besar dan kukuhnya dalam segala negeri pada zamannya. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ,
Dan terhadap kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah Wadi Qura, iaitu tempat tinggalnya. Wa Fir'aun dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai bangunan-bangunan yang handal kukuh. Alladzina taghaw fil bilad, semuanya itu ialah orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri masing-masing. Fa'aktharu fiha al-fasad, lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan-kerosakan di situ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, dengan yang demikian Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai-bagai paluan azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu tanpa mengawasi dan membalas, khasnya balasan di akhirat. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Dalam pada itu, manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh sebab itu, maka kebaikan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak hendak bersyukur tetapi terus bersikap takbur serta berkata dengan sesungguhnya, dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Dan sebaliknya, apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah, serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Kalla bal la tukrimunal yatim. Jangan demikian, sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Bahkan perbuatan kamu, wahai orang-orang yang berkemewahan, lebih salah lagi. Kerana kamu tidak memuliakan anak yatim, kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
الصالحين. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal dan haramnya. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Serta kamu pula kasihkan harta secara tamak haluba. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan, segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Serta diperlihatkan pada hari itu akan neraka Jahannam. Maka pada saat itu manusia akan ingat, hendak berlaku baik, dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Ia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku di sini. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Maka pada hari itu tiada siapa pun yang dapat menyeksa seperti azab seksa yang ditimpakan oleh Allah. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Dan tiada sesiapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan dibelenggukannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata,
Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tanpa dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, serta masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak murid Ustazah yang Ustazah kasih sekalian, sebentar tadi kita telah membaca surah Al-Fajr sehingga ayat 30. Jadi, apa yang kamu faham tentang surah Al-Fajr ini? Allah menceritakan tentang orang-orang yang diberi kemewahan, yang menindas yang menindas anak-anak yatim, yang makan harta pusaka, dan Allah menceritakan tentang azab di akhirat. Dan Allah juga menceritakan tentang apabila di akhirat sana mereka teringat kalau mereka mengumpulkan amalan-amalan baik dia ketika waktu itu, mestilah dia akan bahagia di akhirat sana. Maka di sini sebenarnya Allah telah memberi kita peringatan. Allah telah menceritakan dalam ayat ni situasi bagaimana di alam akhirat sana. Jadi marilah kita sama-sama mengumpul amal kebaikan sebanyak-banyaknya supaya ia membuatkan bekalan kita di akhirat sana dengan secukupnya. Baiklah, hari ini Ustazah tidak tekankan kamu untuk menghafal ketiga-30 ayat itu, tetapi Ustazah hanya ingin kamu menghafal untuk hari ini sahaja. Untuk hari ini, kamu perlu hafal 4 ayat terdahulu. Ayat yang pendek, yang cukup pendek, Ustazah mahu kamu lancarkan dahulu. Lancarkan, kemudian hafal. Selepas hafal, kamu ingat semula. Ayat pertama apa, ayat kedua apa, ayat ketiga apa, ayat keempat apa. Ustazah bagi mudah saja, 4 ayat terawal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Kamu ulang sebanyak 5 kali, insya-Allah kamu akan dapat. Ustazah bagi tips bagaimana kamu ingin menghafal dengan mudah. Kamu hafal 5 ayat pertama melihat, 5 ayat pertama tutup mata. Kemudian sudah dapat, sambung ayat kedua buat step yang sama. Faham? Baiklah, kita tengok ayat kedua. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wallayli idha yasr. Wallayli idha yasr. Kalau kamu mau mudah, kamu ingat maksud sebentar tadi. Ada orang mungkin dia menghafal, dia melihat kepada maksud ayat. Jadi dia lagi mudah untuk menghafal.
Contoh, kamu nak hafal wal fajr. Apa itu fajr? Ataupun kita ingat demi waktu subuh. Ataupun demi waktu fajar. Walayalin ash, dan malam yang 10. Ashrun tu kan 10, kamu belajar bahasa Arab. Wasyaf'i wal watr, dan bilangan yang genap ataupun ganjil, serta yang ganjil. Walaili idza yasr, dan malam apabila ia berlalu. Baiklah. Tahukah anak murid yang saya kasih sekalian, surah Al-Fajr merupakan surah yang diturunkan di Mekah. Surah Makkiyah dan diturunkan selepas surah Al-Lail mengikut tertib penurunan wahyu. Bila saya tanya, surah Al-Fajr diturunkan di mana? Diturunkan di Mekah. Baiklah. Apa yang patut kita amalkan daripada surah ni? Amalkan doa ini untuk ketenteraman jiwa. Mari kita tanda tangan dan baca doa ini supaya ia mententeramkan jiwa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatu tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Maksudnya, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, beriman dengan hari bertemu denganmu, redha dengan qada'mu, serta memada dengan kurniaanmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap kamu dapat menghafal 4 ayat pertama daripada surah Al-Fajr untuk hari ini. Untuk hari ini, 4 ayat pertama. Jika ada sahabat-sahabat yang telah dapat menghafal 4 ayat pertama, kamu boleh teruskan untuk menghafal ayat ke-5 dan ke-6. Hafal sedikit demi sedikit sehingga ayat ke-30. InsyaAllah, Ustazah harap semua anak-anak murid Ustazah dilapangkan hati, ditenangkan seluas-luasnya ingatan, dikuatkan segala ingatan untuk menghafaz surah Al-Fajr. Baiklah, sebelum Ustazah akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa selepas belajar supaya apa yang kita hafal, apa yang kita baca hari ini dan apa yang Ustazah sampaikan kamu dapat dan kamu dapat amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah qalbi فتوح العارفين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pusingkan hati kami sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Anugerahkanlah kepada kami rahmat kerana bahawa sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia. Wahai Tuhan yang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui, bukakanlah hatiku seperti orang-orang yang arif. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku mempertaruhkan kepada Engkau apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah ia ilmu kepadaku ketika aku berhajat kepadanya dan janganlah Engkau lupakan aku akannya ilmu. Wahai pentadbir sekian alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin.
Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bersandar kepada diri Ustazah sendiri. Maaf jika ada yang terkurang. Jika ada sebarang persoalan yang ingin tanya kepada Ustazah, boleh WhatsApp ataupun Telegram nombor Ustazah yang tertera di skrin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.